Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan kepada anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di TV Unit KH, unitnya Inspirasi Kisah Hidup, di mana Unit KH ini mengumpulkan ramai para penulis, sama ada yang penulis pemula maupun penulis yang sudah ada nama. Masya Allah. Baiklah, untuk perkongsian kali ini insya-Allah saya akan berkongsi 5 lagi sifat mahmudah ataupun yang terpuji menurut Imam Al-Ghazali. Kalau sebelum ni kita dah kongsikan 4, iaitu taubat, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala, dan zuhud. Jadi di kesempatan ini, kerana kesabaran anda yang setia menanti apakah sambungan perkongsian saya yang seterusnya, terima kasih atas kesabaran itu. Maka alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sifat mahmudah yang kelima ialah sabar. Okey. Baiklah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sadaqallahul Azim. Yang bermaksud, dan kami, yakni Allah, akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar itu pahala menurut apa yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dari surah An-Nahl ayat 96. Subhanallah. Memang betul, sabar ni begitu sukar untuk kita praktikan, kecuali bagi orang yang kuat imannya dan tabah menghadapi segala keadaan. Misalnya, sabar atas ketaatan seperti mengerjakan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa dan sebagainya. Subhanallah. Dan kita sekarang pun sedang menjalani ibadah puasa, yang mana orang panggil pesta ibadah ni. Banyak ibadah yang boleh kita gandakan. Maka untuk membuat sesuatu ibadah tu, kita memerlukan kesabaran yang tinggi. Tak pergi jauh lah, macam diri saya contohnya. Kita ni dah nak buka puasa, kita dah basuh beras ni, dah nak masak kan. Tiba-tiba lagi 2 minit nak buka, buka-buka tutup periuk, rupanya lupa nak tekan periuk nasi. Akhirnya belum masak lagi, dah pun azan. Mungkin hikmahnya kita boleh makan dulu kurma, solat, dan kemudian kita berbuka puasa dengan nasi atau makanan yang berat kan. Jadi di situ dah perlukan kesabaran. Kata suami saya selalu usik kadang, seayu-ayu wanita ni kadang kalau dah time dia dah marah kan, keluar juga singa dia. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan kita gandakan kesabaran kita bersama, insya-Allah. Jadi di samping itu, sabar dalam menjauhi maksiat juga diutamakan, seperti menjauhi sifat sombong, mengumpat, bercakap yang sia-sia dan lain-lain. Seterusnya, bersabar atas kecelakaan dan musibah yang menimpa seperti penyakit, kemarau, kekurangan makanan dan sebagainya. Di sini kita nampak bahawa bukan saja sabar dalam melakukan kebaikan, tapi sabar dalam menjauhi perkara yang perkara kemungkaran. Jadi itulah di antara sifat mahmudah sabar. Okey, seterusnya yang ke-6 ialah syukur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul Azim. Yang maksudnya, maka ingatilah aku, nescaya aku akan mengingatimu, dan syukurilah nikmatku, dan jangan sekali-kali kamu kufur, yakni lupakan budiku. Dari surah Al-Baqarah ayat 152. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul Azim.
yang bermaksud dan ingatlah tatkala Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur yakni ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Dari surah Ibrahim ayat ke-7. Syukur itu meliputi ilmu, amalan dan suasana. Ilmu itu adalah dengan mengenal Allah Ta'ala menerusi nikmatnya. Amalan adalah dengan melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suasana pula ialah menimbulkan kegembiraan atas nikmat yang dikecapi. Alhamdulillah, hari ini pun kita dapat bertemu di alam maya juga adalah salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Manusia ni patut bersyukur atas nikmat-nikmat lain, seperti kesihatan, rezeki, kemudahan hidup, kurniaan panca indera dan sebagainya. Ada orang kadang ada mata melihat, macam saya alhamdulillah, saya kini berada di perpustakaan anak yatim. Kita boleh melihat buku-buku. Bila saya melihat buku-buku ni, kadang-kadang saya merasakan subhanallah, betapa susahnya nak menghasilkan buku itu. Perlu pengkajian yang lebih, perlu dalami apa bahan yang kita nak tulis, perlu kita menemu ramah orang-orang tertentu untuk mendapatkan maklumat yang sahih. Rujuk buku-buku dan tanya pada mereka yang lebih pakar, adakah perkara yang ingin kita kongsikan di dalam buku ini bersesuaian, berpatutan ataupun tidak. Subhanallah. Jadi sebenarnya itu juga bagi saya adalah satu nikmat apabila saya diizinkan Allah untuk berkhidmat dengan anak yatim ini, dan seterusnya melahirkan jiwa yang bukan sekadar cintakan ilmu, tapi cintakan Nabi kita, ini Nabi Muhammad. Menjaga perpustakaan anak yatim ini membuatkan saya lebih cintakan ilmu, lebih orang kata nak sayangi anak yatim, sayangi perpustakaan anak yatim, kerana Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang anak yatim. Subhanallah. Baiklah, kita sambung untuk sifat mahmudah yang ke-7, iaitu ikhlas dan benar. Mereka yang sentiasa membersihkan amalannya dinamakan orang yang ikhlas. Untuk mencapai tingkatan ikhlas ini, amat dituntut untuk mematahkan dorongan hawa nafsu dan kasih akan dunia. Amalan ikhlas dan suci dalam perbuatan, tutur kata dan ibadat akan dapat mendekatkan diri insan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, kecuali orang yang bertaubat, membuat kebaikan dan berpegang teguh kepada Allah, serta mengikhlaskan agamanya kerana Allah. Surah An-Nisa ayat 146. Jadi jika anda ada buku Indahnya Hidup Bersyariat oleh penulis Datuk Ismail Kamus dan Muhammad Azrul Azlin Abdul Hamid ini, pada muka surat 52 anda dapat lihat ada satu peta minda, iaitu 5 cabang hakikat benar. Apakah dia 5 cabang itu? Yang pertama, benar dalam perkataan. Yang kedua, benar dalam niat dan kehendak. Yang ketiga, benar dalam keazaman. Yang keempat, benar dalam amalan. Dan yang kelima, benar dalam menepati janji. Subhanallah. Jadi terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu membawa ke syurga. Masya Allah. Jadi saya yakin dan pasti kita semua ini sedang memperjuangkan syurga kita, terutamanya
Apabila kita masuk pada bulan Ramadan ini, kita nak bersihkan jiwa kita dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, dengan mengkhusyukkan solat kita. Mudah-mudahan segala amalan kebaikan kita walaupun sekecil-kecil perkara diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu benar. Yang berlandaskan syariat Allah itulah yang hakiki dan bukan benar menurut kaca mata manusia. Saya teringat kalau Prof Kamil selalu cakap apa-apa kita nak buat pun, buatlah semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah dan semata-mata kerana Allah, insya-Allah. Baik, yang ke-8 ialah tawakal. Tawakal ialah meletakkan pergantungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berazam. Seterusnya diikuti dengan usaha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, sadaqallahul azim. Maksudnya, apabila kamu berazam bermaksud mengerjakan sesuatu, maka bertawakallah pada Allah. Ya, surah Al-Imran ayat 159. Satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud iaitu orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Imran ayat 173. Kalau selalu dengar ceramah Ustaz Wadi, selalu Ustaz sebutkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadang kat dapur tu nak masak macam tak menyempat-nyempat, dah pukul 7, kejap lagi dah nak buka, nak potong bawang lagi kan, nak masak air lagi, nak goreng ayam ke, nak goreng ikan dan sebagainya. Cepat-cepat dia cakap Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolongku. Dan insya-Allah sampai je waktu nak buka, semua hidangan terhidang dengan enaknya, insya-Allah. Baik, yang ke-9, redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan salah satu daripada sifat-sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah, sama ada baik ataupun buruk, diterima dengan syukur atau sabar oleh insan mukmin. Tidak ada penyesalan atau keluh kesah menerima apa-apa sahaja ketentuan yang berlaku. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk mencapai maqam atau tingkatan iman yang sebegini tinggi. Namun dengan didikan rohani yang bersungguh, lambat laun sifat murni ini akan dapat dimiliki juga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah telah redha akan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Itulah sifat orang yang takut akan Tuhannya, dari surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Baiklah, kita dah sampai yang ke-10 sifat mahmudah. Apa dia agak-agaknya yang ke-10 ni? Kalau waktu kecil dulu saya, bukanlah saya tapi nak diceritakan, saya pun antara orang yang waktu kecil dahulu mungkin ilmu pun tak banyak, suka nak tulis diary. Aku dah lah asyik dapat merah je matematik ni, nak mati. Jadi bila adik saya jumpa, adik saya bagi cebisan diary tu kepada arwah abah saya. Jadi abah saya kata, kenapa kakak engkau ni sikit-sikit nak mati, sikit-sikit nak mati. Jadi waktu tu saya kata, salah ke ingat mati kan? Tapi saya tak tanya pada arwah abah sebab takut. Bila dah dewasa kini saya jumpa yang ke-10 ini, sifat mahmudahnya ialah mengingati mati. Rupa-rupanya kan, ilmu yang Allah turunkan ni kadang-kadang perkara tu berlaku dahulu, tapi pencerahannya pula datang kemudian. Mari kita lihat apa dia mengingati mati ini. Sifat mahmudah yang akhir menurut Imam Al-Ghazali ialah sentiasa mengingati kematian. Terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW yang bermaksud sepintar-pintar manusia ialah
orang yang sentiasa ingat pada mati dan sentiasa bersedia menghadapinya. Mereka itulah orang yang bijaksana. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruta minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah bahawasanya maut yang kamu sekalian ingin lari daripadanya itu pasti mendatangi kamu. Kemudian kamu sekalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui segala yang gaib serta yang nyata. Kelak Dia akan memberitahu kamu segala yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Alhamdulillah, dengan mengingati mati sebagai penyudah kehidupan di dunia ini, insan mukmin iaitu mukminah akan terhindar daripada melakukan segala kemungkaran dan mentaati perintah Allah pada setiap masa. Alhamdulillah. Selesai sudah 10 perkongsian sifat mahmudah. Yang itu yang pertama, pada video yang sebelum ni kalau anda dapat lihat, ialah taubat. Kedua, takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, zuhud. Kelima, sabar. Keenam, syukur. Ketujuh, ikhlas dan sabar. Ke-8, tawakal. Ke-9, redha dengan qada Allah SWT. Dan yang ke-10, mengingati mati. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua mati dalam husnul khatimah. Baik. Saya teringat ada satu doa yang Ustaz kongsikan agar mudah-mudahan Allah ringankan sakitnya mati. Itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan nak sakitnya mati, tapi mudah-mudahan Allah ringankan mati itu. Saya ni sebenarnya seorang yang sangat takut nak buat perkara semua rasa takut ni. Dan sebenarnya nak mati, tapi takut nak menghadapi kematian. Macam itulah secara kesimpulannya. Apapun, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Dan di kesempatan ini mudah-mudahan kita perbanyakkan lagi amalan membaca Al-Quran. Dan ada yang kata sudah saya sambung nasyid Al-Quran tu kan. Jadi sedikit lah ya. Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan, bacaan umat yang beriman, menjadi amal ibadat seharian. Al-Quran, kalam Tuhan. Mudah-mudahan menjadi kita melazimi hidup kita dengan membaca Al-Quran. Dan sifat-sifat mahmudah ini menjadi satu kelaziman pada diri kita. Saya teringat juga satu lagu Hijaz yang berbunyi, inilah sebahagian sifat mahmudah yang patut ada pada diri kita, susah dimiliki, payah dijaga, hanya yang punya, yang bermujahadah, hanya yang punya, yang bermujahadah. Baiklah, sama-sama kita mujahadah, perjuangkan syurga kita. Mohon ampun dan maaf dari saya, Mazia Mustafa, salah seorang pengkarya dari Legasi Abah dan juga BKH Juru Cinta. Semoga bertemu tak jemu, berpisah tak jemu. Ampun maaf dari saya, yang baik itu semua dari Allah, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita pun dah nak menghampiri Lebaran yang mulia. Salam Aidilfitri minal aidi wal faizin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.